Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Surati binti Saimi. Saya dari kelas 5 Lambda ingin membentangkan karangan kepentingan pelancongan kepada pembangunan ekonomi negara dan masyarakat. Sedewasa ini, saya meneliti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap 4 penjuru manusia ini tentang isu pelancongan kepada sektor pembangunan ekonomi negara. Berpandukan slogan Visit Truly Asia Malaysia 2020, kempen TM 2020 menjanjikan sambutan yang hangat yang dipenuhi dengan pelbagai perayaan dan acara menarik sepanjang tahun. Statistik yang saya lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia iaitu pada suku tahun 2020 Malaysia telah menerima kurang sebanyak 38.6% iaitu 4.23 juta pelancong antarabangsa berbanding 2019. Destinasi mesra pelancong merupakan sebuah destinasi di mana ruang, aktiviti dan produk yang ditawarkan dapat memberi kepuasan maksimum kepada pelancong sama ada di premis-premis besar kecil sehinggalah ke skala wilayah, negeri maupun negara. Kedudukan Malaysia yang terletak di kawasan khatulistiwa serta beriklim panas dan lembap telah membentuk pelbagai kekayaan alam semula jadi yang menjadi penarik utama para pelancong. Daripada puncak Gunung Kinabalu kepada keindahan terumbu karang Pulau Tioman, Malaysia menerima kunjungan yang amat ramai saban tahun. Maka adalah penting untuk mengekalkan konsistensi dalam pembangunan dan pelaksanaan industri pelancongan negara. Persoalannya, apakah kepentingan sektor industri pelancongan kepada rakyat dan negara di negara kita? Tepuk dada, tanyalah saudara. Kepentingan utama ialah kita dapat menyaksikan betapa ekonomi negara bergantung pada industri pelancongan. Sebagai contoh, sosioekonomi masyarakat di luar bandar dapat berkembang apabila mendapat peluang pekerjaan seperti pemandu pelancong atau membuka rumah inap dan restoran untuk menampung kehadiran pelancong. Secara tidak langsung, mereka dapat menjana pendapatan untuk menyara diri dan keluarga. Bak kata pepatah sambil menyelam minum air. Dari sudut lain, kawasan bandar juga dapat menambah bilangan pengunjung dan hotel di kawasan sekitar. Hal ini kerana sekiranya pelancong asing yang datang ke Malaysia, pastinya mereka akan berbelanja daripada para peniaga dengan membeli cenderamata untuk dijadikan kenangan. Justru itu, pendapatan kerajaan akan bertambah dengan pertambahan cukai pendapatan daripada keuntungan para peniaga. Selain itu, industri pelancongan juga telah menggalakkan penambahbaikan infrastruktur di dalam negara kita di mana rakyat juga mendapat tempias manfaatnya. Pada masa ini, hampir setiap negeri sudah mempunyai lapangan terbang dan beberapa di antaranya menawarkan penerbangan antarabangsa seperti di lapangan antarabangsa Langkawi. Dengan ini, pelancong dapat melancong dengan mudah untuk ke tempat yang ditujui tanpa perlu mengharungi perjalanan yang jauh seperti dahulu kala. Pada masa yang sama, infrastruktur juga seperti jalan raya dan pengangkutan awam juga menjadi semakin baik apabila kawasan luar bandar yang mempunyai kawasan tarikan pelancong seperti pantai atau air terjun dan gua memerlukan tahap ketersampaian oleh pelancong-pelancong. Kepentingan industri pelancongan yang seterusnya adalah keunikan budaya dalam semula jadi negara yang dapat dikongsi serta dihargai. Ekopelancongan merupakan antara pendekatan yang berjaya dan diraikan oleh semua di mana pelancong akan melawat kawasan-kawasan semula jadi seperti Taman Negara Endau Rumpin dan Taman Laut Terengganu. Di samping usaha pemeliharaan kawasan tersebut berjalan seiring. Tamsilnya, pelancong dapat menyaksikan pusat konservasi gajah atau menikmati keindahan kehidupan laut dengan menyelam di sekitar pulau di Malaysia. Hal ini dapat memacu dan merancakkan ekonomi di kawasan tersebut. Bak kata peribahasa Melayu, yang dikejar tidak dapat jadikan domba ciciran. Yang bermaksud kita perlulah menyelaraskan usaha pembangunan seiring dengan memelihara apa yang kita miliki. Di samping itu, dapat memajukan industri kraftangan di Malaysia. Kehadiran pelancong akan membuka rezeki pengusaha barangan kraftangan sama ada yang tinggal di bandar maupun di desa. Barangan kraftangan seperti kain batik, seramik, kayu songket, kaca dan wow adalah salah satu benda yang akan dicari oleh para pelancong ketika mereka melancong ke negara kita. Barangan kraftangan yang memaparkan keunikan negara kita akan menjadi pilihan dan mereka sanggup mengeluarkan sejumlah wang untuk mendapatkan barangan ini. Kesannya akan berlaku peningkatan pertukaran wang mata asing yang dapat menaikkan ekonomi negara kita. Secara tidak langsung, ramai masyarakat yang mempunyai kesempatan untuk menceburi industri pelancongan kerana peluang untuk mendapat keuntungan ialah luas. Natijahnya, masyarakat akan berlumba-lumba secara sihat dalam menyediakan perkhidmatan pelancongan yang terbaik kerana bak kata peribahasa, rezeki sejupak tidak akan menjadi sekantang. Akhir sekali, dapat menarik pelabur asing. Kegiatan pelancongan yang etik akan memudahkan pekerjaan dalam menarik minat pelabur asing untuk melabur di dalam negara ini. Di samping menarik pelabur untuk melabur dalam bidang pelancongan, industri ini juga dapat menarik pelabur untuk melabur dalam bidang-bidang yang lain seperti pengangkutan, pembuatan makanan, pembinaan dan sebagainya. Kerana ianya dapat saling berkait rapat. Melalui pelaburan tersebut, ia dapat dimanipulasi oleh pihak kerajaan untuk mengelakkan pemaziran negara demi mengindahkan kawasan yang menjadi tempat pelancongan yang semestinya akan menelan kos yang sangat tinggi. Oleh itu, wang yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk bidang pelancongan ini dapatlah digunakan untuk membantu kehidupan masyarakat kita seperti membina rumah kos rendah supaya ia dapat digunakan oleh rakyat yang tidak mempunyai rumah persendirian. Secara tidak langsung dapat meningkatkan kualiti taraf hidup masyarakat di negara kita. Izharnya terbuktilah bahawa sektor pelancongan amat penting dalam pembangunan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Sudah terang lagi bersuluh, terbuktilah bahawa terdapat banyak kepentingan sektor pelancongan kepada negara. Sektor pelancongan merupakan sektor yang amat pesat berkembang dan memberikan banyak kemaslahatan kepada kehidupan masyarakat setempat. Kesimpulannya, pihak kerajaan dan semua rakyat perlulah memainkan peranan masing-masing dalam memperkasakan sektor-sektor pelancongan di negara kita. Kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan membunyi. Marilah kita berganding bahu untuk menggabungkan tenaga dalam memaparkan imej yang terbaik bagi negara kita di mata pelancong-pelancong yang berkunjung ke negara kita, supaya nama negara kita akan harum di pesada dunia. Sesungguhnya sudah menjadi obligasi bagi rakyat untuk tidak memandang sektor pelancongan dengan sebelah mata saja dan menyumbangkan tenaga dalam proses kelancaran sektor pelancongan di negara kita. Sekian, terima kasih.